Ya, penonton, topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan pada pagi ini iaitu berkenaan pilihan raya umum DUN Melaka yang seperti kita sudah maklum semalam 8 November merupakan hari penamaan calon, dan hari ini penting untuk kita bincangkan berkenaan pilihan raya umum DUN Melaka ini, bagaimana ianya memberi impak kepada demokrasi dan juga kepentingan rakyat untuk diangkat dalam tempoh pemilihan dan juga tempoh berkempen ini. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Dr. Norniwandi Matnordin, Pensyarah Kanan Pusat Perang Saraf Media dan Informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor, kita lihat dalam PRU DUN Melaka kali ini, seramai 112 orang calon yang bertanding, iaitu kita lihat peningkatan daripada 85 calon berbanding pilihan raya umum ke-14 bagi negeri Melaka sebelum ini. Jadi, pandangan Doktor untuk permulaan ini, bagaimana perkembangan ini, dan juga kita lihat pertembungan yang agak sengit, Doktor, di hampir di semua 28 kerusi kita lihat sekurang-kurangnya 3 penjuru yang berlangsung, Doktor. Saya rasa apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Melaka ini ditunggu oleh semua pihak, kerana dia satu perkara yang saya rasa mengujakan masyarakat, bukan sahaja masyarakat negeri Melaka tapi keseluruhan rakyat negara kita. Kerana ini adalah antara pilihan raya negeri yang pertama yang dilakukan semasa pandemik itu berlaku selepas PRN Sabah. Tapi ia satu fasa pemulihan dan ini dikatakan negara bersedia untuk menghadapi pilihan raya dan pilihan negeri Melaka itu dijalankan. Dan seperti mana dikatakan tadi, calonnya adalah satu calon yang amat banyak. Kita lihat hampir, saya rasa lebih berseparuh mengambilkan pertandingan lebih pada 3 penjuru. Dan ini bukan satu perkara yang saya rasa menunjukkan demokrasi matang, demokrasi subur dalam negara kita. Tetapi kesannya kepada rakyat negeri Melaka yang itu kita nak lihat dalam konteks pengundian, pola pengundian dan pelbagai. Tapi satu jelas, satu perkara yang saya rasa dinantikan oleh masyarakat, sama ada ia juga mampu untuk menstabilkan balik politik negeri Melaka dan juga kesannya sebab ia masih diadakan dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID-19 pada hari ini. Apa yang penting adalah kestabilan untuk negeri Melaka itu sendiri dari sudut politiknya dan juga dalam usaha untuk mengangkat kepentingan rakyat khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Jadi kita lihat, Doktor, dalam senarai calon-calon yang bertanding kali ini, kita lihat banyak muka-muka baharu yang diketengahkan, Doktor. Jadi bagaimana pandangan Doktor muka-muka baru generasi muda ini dalam mengangkat aspirasi rakyat khususnya dalam tempoh pandemik dan pasca pandemik, Doktor? Satu aspek apabila kita cakap tentang keselamatan politik dan kestabilan politik adalah kita bercakap tentang isu untuk menstabilkan keadaan politik Melaka. Dan umum tahu pergolakan politik sebagai penganalisa politik keselamatan negara, saya juga memerhatikan bahawa isu pergolakan politik ini dalam keadaan tidak stabil. Kita lihat berlaku 2 pertukaran ketua menteri dan akhirnya berlaku lagi elemen apabila 4 orang DUN Ahli Dewan Undang-Undang Negeri menarik sokongan kepada Ketua Menteri. Dan ini mengakibatkan berlakunya satu perkara pergolakan politik yang tidak stabil. Dan ini memberikan satu perkara yang dimahukan oleh rakyat negeri Melaka dan juga masyarakat Malaysia. Perubahan dalam dimensi komposisi ahli-ahli politik yang mungkin muka baru, yang mungkin bercampur dengan sedikit golongan-golongan yang lebih dominan atau golongan-golongan yang telah terbukti pencapaian mereka untuk membawa kembali kestabilan politik. Dengan harapan ia berlaku selepas pilihan raya negeri Melaka pada ini. Dan ini merupakan satu perkara yang bagus, baik untuk demokrasi politik negara kita. Dan ini membuka ruang kepada ramai calon-calon ataupun muka-muka baru, termasuk calon bebas, untuk memberikan satu bentuk perkara-perkara baru ataupun ciri-ciri baru dalam memastikan kestabilan politik yang tidak semestinya bergantung kepada komposisi-komposisi yang lama yang mungkin juga akan dikatakan oleh pihak tidak mengubah komposisi politik yang dilihat agak berceraru ataupun tidak stabil apabila hilang sokongan dan sebagainya. Baik, Doktor, bagaimana dari segi cabaran apabila mengetengahkan muka-muka baharu ini berbanding kita lihat ada yang kita kategorikan sebagai senior di Dewan Undangan Negeri, nama-nama yang cukup besar, nama-nama yang cukup dikenali. Jadi bagaimana cabaran untuk muka-muka baru ini? Kerana kita semaklum berkempen secara fizikal, syarahan juga tidak dibenarkan, jadi semuanya bergantung kepada norma baharu sekarang ini, Doktor. Saya rasa menjadi aspirasi kerajaan ataupun kita bincang dalam konteks keluarga Malaysia adalah untuk merapatkan dan memastikan jurang antara semua pihak itu dikecilkan. Dan inilah saya rasa peluang ini harus diberikan, di mana mandat kepada muka-muka baru ini mereka perlu diberikan satu elemen ataupun mungkin satu peluang untuk memberikan idea-idea berbentuk inovatif. Kerana politik adalah sesuatu yang berbentuk inovatif berkepentingan rakyat. Dan di sinilah kepentingan rakyat itu mungkin boleh dicuba dan boleh diraihkan dengan memberikan muka-muka baru ni, tetapi ia harus balik kepada tunjang falsafah politik negara. Iaitu calon-calon itu harus faham akur
Dan parti-parti itu harus selaras dengan ideologi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Dan dengan konsep kerajaan pada ini, dengan aspirasi keluarga Malaysia untuk menyantuni semua lapisan masyarakat, saya rasa itu asas-asas yang saya rasa penting dalam memastikan calon-calon muda ini sekiranya diberi peluang, mereka juga berfalsafah benda sama. Kerana kita tidak mahu konteks falsafah rukun negara dan Perlembagaan Persekutuan itu lari daripada arus tema utama politik negara. Dan yang utama adalah falsafah untuk mengangkat aspirasi keluarga Malaysia untuk mengambil kira semua pihak dalam keluarga Malaysia, tidak ada golongan yang dipinggirkan, termasuk juga generasi muda. Dan juga kita lihat dari segi komposisi gender, Doktor. Daripada keseluruhan 112 calon, 96 daripada mereka adalah lelaki dan bakinya 16 lagi adalah wanita. Dalam hal ini 14% daripada calon wanita. Jadi bagaimana Doktor melihat peratusan daripada calon-calon wanita ini dan kelebihan golongan wanita dalam PRN kali ini? Saya rasa politik telah merentas gender sebenarnya, dan isu sama ada hanya beberapa peratus golongan-golongan wanita yang memilih. Saya rasa ada jumlah komposisi yang tidak boleh dipolitikkan. Kan dalam politik ia berkaitan dengan kesamarataan, sama ada gender ataupun perkara-perkara lain. Tapi yang penting adalah idea inovatif. Dan golongan-golongan wanita kita lihat bagaimana timbalan menteri juga bertanding di Tanjung Bidara. Kita lihat isu-isu ada wakil-wakil tertentu diletakkan dalam komposisi-komposisi parti-parti, sama ada daripada elemen-elemen tertentu, ada kumpulan dun-dun tertentu. Ia seolah-olah memberikan satu tanggapan bahawa perlu ada kesamarataan dalam bentuk nombor, tetapi kesamarataan itu dalam bentuk idea. Perjuangan untuk menaikkan martabat ataupun golongan wanita seperti mana yang diinspirasikan dalam bajet baru-baru ini, dan perkara-perkara berasaskan konteks kekeluargaan dan gender dalam negara kita juga diangkat dalam isu-isu berhubungan dalam isu parlimen, dalam isu-isu Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya. Dan ini saya rasa perkara yang saya rasa isu gender ni, walaupun dikatakan jumlahnya tidak sebesar peratusan 96% dikatakan dikuasai oleh golongan lelaki, tapi saya rasa ini masanya politik tidak boleh dilihat dari segi gender. Kerana kematangan golongan wanita, walaupun mereka kumpulan kecil, tetapi suara mereka di dalam parlimen, di dalam Dewan Negeri, dalam sosial, dalam isu-isu membaikkan isu sosial, saya rasa sering menjadi perhatian dan diangkat oleh media khususnya. Doktor, antara yang menjadi perhatian utama dalam kempen pilihan raya kali ini adalah dari segi kaedah berkempen, Doktor. Seperti yang digariskan oleh SPR atau dapat SOP-SOP yang telah ditambah baik untuk memastikan keselamatan semua pihak dan juga komuniti daripada risiko jangkitan COVID-19. Dan kita sedia maklum penganjuran ceramah, syarahan, kempen secara fizikal adalah tidak dibenarkan. Jadi bagaimana Doktor melihat pengadaptasian kempen berkempen ini, dan juga bagaimana Doktor, sebab ada yang menyatakan bahawa apabila berkempen secara dalam talian ini sasarannya mungkin tidak sampai, khususnya kepada golongan-golongan yang tidak mempunyai media sosial, Doktor. Satu soalan yang menarik saya rasa yang perlu kita lihat. Kerana apabila kita bercakap tentang politik, khususnya politik PRN Negeri Melaka ni, ia adalah satu bentuk pilihan raya berkepentingan rakyat. Jadi ahli-ahli politik, calon-calon parti-parti yang tadi harus faham, ini adalah pilihan raya berkepentingan rakyat demi menstabilkan pilihan raya negeri, menstabilkan kembali kerajaan negeri Melaka itu dalam bentuk komposisi pengundian yang mungkin akan dibangunkan, dan kita akan tahu result nanti, kita harap ia agak stabil, tapi ia berkepentingan rakyat. Maka apabila ia berkaitan dengan SOP-nya juga harus ciri utama adalah memastikan rakyat itu dipelihara dan terlindung daripada pandemik COVID-19. Dan ini saya rasa memberikan satu cabaran baru kepada ahli-ahli politik, sama ada golongan muda ataupun golongan-golongan yang biasa, golongan-golongan yang veteran ataupun yang telah dominan dalam politik, untuk mencuba satu kaedah baru yang mungkin akan mengubah hala tuju pada pola pengundian di masa depan. Dan inilah saya rasa konteks di mana mereka harus mencipta ruang. Dan saya juga menulis inovasi-inovasi ini harus datang dari mereka. Rakyat mahu tahu macam mana manifesto mereka yang akan diterjemahkan oleh mereka untuk sampai kepada kumpulan sasaran. Saya inilah peranan saya rasa yang perlu dimainkan oleh ahli politik. Inilah politik berkepentingan rakyat, dan mereka harus membawa diri mereka kepada rakyat dalam apa jua kaedah, termasuk dalam media sosial ataupun secara dalam talian. Baik, politik berkepentingan rakyat itu aspirasi utama dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka pada kali ini. Bagaimana kita melihat ianya merupakan satu perkara yang menjadi penanda aras buat negara kita dalam merangka modul ke arah pilihan raya umum yang lebih selamat, khususnya dalam pasca pandemik COVID-19 ini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nirwandi Mat Nordin, pensyarah kanan Pusat Perang Saraf Media dan Informasi Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Terima kasih Doktor atas perkongsian hari ini.